أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الصلاة والسلام على رسول الله ومن تبع الهدى ووالاه وبعد. Pertamanya terima kasih Al-Fadhil Ustaz Abdul Razak, pengerusi kepada surau kita. Seterusnya seluruh tim ahli jawatan kuasa surau Bandar Saujana, Al-Fadhil tadi, Tuan Imam Ustaz Abdul Samad, dan saya tak sempat nak sebut seorang-seorang nama, tapi pasti tak akan mengurang pun kemuliaan tuan-tuan dan puan-puan yang sama-sama hadir dalam majlis kita pada malam ini. Pertamanya, tentulah saya dengan penuh rasa rendah hati mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak surau kerana memberikan ruang kepercayaan kepada saya, seorang hamba Allah yang sangat fakir dan dhaif ini, untuk saya dapat bersama dengan insan-insan yang hebat, hamba-hamba Allah yang ada di sini. Dengan kepercayaan itu, saya berdoa ke hadrat Allah agar adanya saya bersama dengan tuan-tuan, pertamanya adalah untuk dapat kita sama-sama merapatkan ukhuwah Islamiyah sesama kita. Agar setiap daripada kita terikat dengan ikatan rasa kasih sayang yang sebenar. Walaupun di akhir zaman ini adalah amat susah untuk kita merasai sayang kepada saudara kita. Walaupun kita tahu bahawa Nabi sehingga menyebutkan antara orang-orang yang akan masuk dalam golongan VIP di padang mahsyar ialah, kata Nabi dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang sab'atun yudhilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Salah satu daripada kelompok itu, kata Nabi, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Antara manusia yang akan Allah jaga ketika manusia lain bergelut dengan susah. Ketika manusia dalam keadaan peluhnya kadang-kadang menenggelamkan dirinya. Ketika ada manusia yang terheret dan berjalan dengan mukanya di pasir. Manusia dalam keadaan sempit dan panas. Tapi ada Allah simpan sekelompok manusia yang Allah tak nak apa perit panas itu kita rasai. Siapa dia? Kata Nabi, dua orang yang berkasih sayang kerana Allah. Mereka bertemu kerana Allah. Mereka berpisah kerana Allah. Jadi harapan saya, tuan-tuan, ruang yang ada ini, saya harap apa kira dapat kita sesama kita menjadikan kita tergolong dalam apa yang disebutkan oleh hadis Nabi tadi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Dan saya berdoa juga ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar menyatukan kita dengan ikatan ukhuwah Islamiyah yang erat. Allah tambah kita ilmu pada malam ini. Saya yakin tidak ada siapa yang duduk di atas kerusi ini melainkan dia akan baca tasbih terlebih dahulu
Sebelum ilmu, maka tasbih terlebih dahulu. Seperti lepas solat, kita tasbih sebelum tahmid. Tahmid sebelum takbir. Dan sebelum kita bercerita tentang ilmu, maka kita bertasbih terlebih dahulu. Apa tasbihnya? Maha suci Engkau, ya Allah. Tidak adalah ilmu bagi kami, melainkan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maknanya kita menyucikan terlebih dulu hati kita bahawa ilmu yang kita bakal bincang pada malam ini bukan milik makhluk. Bukan milik orang yang menyampai, tetapi milik Allah. Dan Allah akan beri siapa saja yang ada, orang yang Allah mahu. Maka ya Allah, rezekikanlah kami ya Allah, seperti doa Al-Fadhil Imam sebentar tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kita minta ya Allah, duduk kita sebagai satu pelaburan kita pada Allah, agar Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Baik, semua yang saya hormati dan saya kasihan, dek kerana kita duduk dalam majlis ini membincangkan tajuk kita yang sangat dekat ertinya dengan kita semua, saya suka untuk mengingatkan kita, mungkin kadang-kadang kita tak perasan, bahawa duduk-duduk kita bainal isya'ain, antara maghrib dan isya' ini, sebenarnya kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah. Duduk sahaja, tetapi kedudukan duduk kita tak sama dengan kita duduk bila kita duduk di kedai. Bahkan tak sama ketika kita duduk di rumah kita, di ruang tamu, di sofa rumah kita. Kenapa? Dalam hadis, saya suka ulang hadis ini yang diriwayatkan kepada kita oleh Ibnu Majah. Kata Nabi SAW kepada Abu Dhar, Ya Aba Dhar, wala an taghduwa fata'allama ayatan min kitabillah khairun min an tusalliya mi'ata raka'atin wala an taghduwa fata'allama baban minal ilm umila bihi aw lam yu'mal khairun min an tusalliya alfa raka'atin. Semua yang dikasih sekalian, kata Nabi kepada Abu Zar, Abu Zar, engkau datang dan duduk, lantas engkau mempelajari satu ayat Allah. Kau mempelajari satu ayat Allah dari kitab Allah. Itu kata Nabi lebih baik bagimu dari kamu mengerjakan solat sunat 100 rakaat. Cuba bayang, tuan-tuan duduk. Kita duduk saja dan kita nak faham satu ayat Allah. Satu ayat Allah. Tadi kita sebut tentang tasbih. Kita faham, oh rupanya ilmu dimulakan dengan tasbih. Satu ayat Allah yang kita fahami dan kita pelajari, kata Nabi, lebih baik daripada kamu mengerjakan solat sunat 100 rakaat. Sebab kadang-kadang tuan-tuan ada juga orang tak faham kan, bila surau masjid buat program, dikata ni orang surau masjid asyik-asyik mengaji. Bila amal, dia pun ambil sejadah, dia cari penjuru, dia pun semayang sunat di sana. Dia kena semayang sunat berapa rakaat? 100 rakaat. Kita semayang tarawih, saya tak tahu surau kita kan, kita 40 rakaat ke? Jangan cakap 40 kan, 20 pun tak mampu, 8 pun menggeliat, Masya Allah kan? Cuba bayang pahala 100 rakaat. Dan Nabi belum habis cerita lagi, kata Nabi kepada Abu Dhar, Abu Dhar, kamu mempelajari satu bab daripada ilmu. Kata Nabi, umila bihi aw lam yu'mal, umila bihi aw lam yu'mal, sama ada nanti kamu amal ilmu itu atau tak amal, itu isu lain. Yang penting kamu belajar satu bab, kamu faham satu bab. Khairun, lebih baik, min an tusalliya, dari kamu solat 1000 rakaat, 1000 rakaat. Jadi maknanya tuan-tuan apa dia? Nabi nak sangat kita umat Nabi duduk dan menambah ilmu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Qul Rabbi zidni ilma. Qul Rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Jadi tuan-tuan, dalam perbincangan kita pada malam ini, saya fikir
saya fikir kalau boleh saya nak jadikan bukan ceramah sangatlah Ustaz, ya, tapi macam sebuah muzakarah dan perbincangan anak beranak. Boleh ke tuan-tuan? Allah baik sungguh tuan-tuan. Tempat lain tak boleh tuan-tuan. Tempat lain kalau ceramah, yalah, kenapa nak libatkan kami, tapi sini boleh, Masya Allah. Itu yang pertama permintaan saya tuan-tuan. Jadi bukan saya seorang akan ceramah, mungkin saya minta pendapat tuan-tuan. Sebab orang tua kata kalau tak boleh bagi pendapat, bagi pendapatan. Itu yang pertama tuan-tuan. Kita berbincang sama-sama insya-Allah. Dan orang yang bercakap dalam majlis sebab nak memeriahkan majlis, dia ditulis oleh malaikat pencatat kebaikan seperti memberi sedekah. Tuan-tuan, begitu besar. Jadi saya tak nak memonopoli sedekah tu seorang. Saya nak kongsi dengan adik-beradik saya kat sini insya-Allah. Itu yang pertama. Apa yang pertama tuan-tuan? Insya-Allah kita muzakarah. Alhamdulillah. Kata ulama, hayatul ilm mudzakaratun. Ilmu itu memang ada, tapi dia hidup bila kita muzakarah. Sebab tajuk pada malam ni tentang korban. Siapa dalam surau ni yang tak tahu? Semua orang tahu. Jadi kalau orang tahu, jangan ceramahkan mereka. Ajak berbincang. Baik, itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, Masya Allah, kita semua tahu bahawa dalam kita duduk dalam majlis ini, pasti ada malaikat. Kerana bukan saya Zuramli yang bagi tahu, tapi siapa yang bagi tahu? Nabi. Kata Nabi, fa inna lillahi ta'ala sayyaratin minal malaikati yatlubuna hilaka dzikr fa idza atau alaihim haffu bihim. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi SAW, Allah ada malaikat sayyarat. Dan malaikat ini kerjanya satu sahaja. Mereka mencari di mana di dunia ini ada majlis ilmu. Didapati bahawa di Panda, Saujana Putra, ada majlis ilmu di surau kita, maka Allah hantar malaikat itu duduk bersama dengan kita. Haffu bihim, dia akan duduk di kanan, di kiri, di hadapan, di belakang, di atas kita. Dan malaikat ini pasti bukan nak dengar ceramah Zuramli. Takkan malaikat bawa catatan nak dengar apa Zuramli. Tak, tetapi tujuannya apa tuan-tuan? Mendoakan semua kita. Mendoakan kerahmatan, mendoakan keampunan, mendoakan keberkatan. Itu didoakan oleh malaikat. Justru cuma tuan-tuan nampak ke? Tapi percaya kan? Ada benda kita tak nampak tapi kita percaya. Kenapa tak nampak tuan-tuan? Kalau nampak macam mana? Kalau nampak macam mana? Kalau kita nampak malaikat, tuan-tuan, Ustaz Razak terpaksa merayu baliklah. Sebab tuan-tuan tak nak balik. Sebab malaikat terlampau cantik. Malaikat terlampau harum. Malaikat terlampau indah. Dan kalau kita nampak, dia tak sama macam jin tuan-tuan. Tuan-tuan jangan fikir malaikat macam jin. Kalau nampak lari. Malaikat, ya Allah, terlampau indah, terlampau cantik ciptaan Allah itu. Kalau kita nampak, mati beragan kita kat sini mungkin tak nak balik. Ya, pihak surau kena panggil polis. Angkat haji ni balik tengok. Kan? Hajah-hajah pun tak nak balik. Jadi sebab tu tuan-tuan, apa maksud saya? Ialah sepanjang kita duduk dan malaikat bersama dengan kita, saya mencadangkan ada doa yang kita boleh baca sama-sama. Kita baca doa sama-sama. Boleh ke? Ya Allah, senangnya berunding orang baik kan. Ya. Setengah orang dia memang boleh tapi dengan syarat. Tengok, tak ada syarat pun tuan-tuan bagi kan. Allahu Akbar. Ni Ustaz, kalau dah baik tak payah ceramah lah. Kita berhentilah tuan-tuan ceramah. Baik. Dan yang ketiga tuan-tuan. Okey, yang ketiga. Apa kata setengah daripada ilmu itu ada yang kita kena amal. Dan apa kata kalau kita dapati satu ilmu itu perlu kita amal, kita amalkannya sekarang. Untuk makluman kita tuan-tuan, tuan-tuan pastinya orang baik. Sebab orang tak baik, takkan orang baik pasti tempatnya baik. Dan musalla adalah tempat terbaik. Dalam hadis Nabi, kata Nabi, inna khairal biqa'i fil ardil masajid. Tempat manusia berhimpun untuk sujud pada Allah adalah tempat terbaik. Tapi tuan-tuan sikitlah ya. Tahukah tuan-tuan, untuk orang baik, bila dia nak buat satu baik, apakah bisikan syaitan untuk dia? Apa syaitan bisik untuk dia?
Saya sedang tanya. Macam tak nampak sangat tanya ya. Dia ni ceramah ke tanya? Memanglah teman-teman kadang. Sebab kalau buku senang kan, kalau ada question mark, oh itu tanya. Bila ceramah dia ni, ceramah ke? Saya tanya tuan-tuan. Apa yang syaitan bakal bisik pada orang baik bila orang baik nak buat baik? Ya? Oh. Okey, baik. Saya mudahkan saya sebab nanti Ustaz Razak marah saya sebab tajuk kita pasal korban. Hari ini kita nak cerita pasal korban. Tapi sebelum tu kita kena introductionkan majlis kita dulu kan. Baik, semua yang dikatakan untuk orang baik, syaitan tak bisik jangan buat. Syaitan tak kata, bila kita rasa nak buat baik, syaitan takkan kata jangan buat. Itu syaitan beri pergi pada orang tak baik. Pada orang baik, syaitan bisik, apa dia? Buat. Buat. Nanti. Buat. Nanti. Bila satu benda kita nak buat, tapi nanti, bila kita buat? Setiap kali kita nak buat, tapi nanti. Akhirnya apa dia? Sama macam tak buat. Sebab tu syaitan pandai. Ya? Jadi sebab tu pada malam ni, setuju tak tuan-tuan, kalau ada benda baik, jom kita buat bila? Sekarang. Alhamdulillah. Baik. Tajuk kita Ustaz sekali lagi tentang korban. Betul kan tuan-tuan? Betul ke tuan-tuan? Ya Allahu Akbar. Sedap dengar kan? Sebab Ustaz Razak bagi tahu pada saya, Ustaz, dia kata jamaah kita di Bandar Sarjana Putra ni sebelum tajuk ini ya, katanya dah seminggu dah buat homework ya. Allahu Akbar. Jadi Masya Allah mantap tuan-tuan ya. Biasalah budak kalau universiti dia forplat dia macam tu tuan-tuan ya. Dia buat kajian dulu sebelum bila masuk je berbincang senang. Jadi sebab tu di atas persediaan itu semua yang dikatakan kita akan bincang tentang tajuk korban. Tapi oleh kerana saya dah janji tadi tuan-tuan, jom kita mulakan dengan doa. Jom kita sama-sama manfaatkan malaikat yang bersama kita ni untuk kita sama-sama berdoa. Boleh tuan-tuan? Baik, saya mencadangkan kita doa ni untuk kesihatan kita. Ya, untuk kesihatan kita. Sebab kita tahu harga nikmat yang paling besar nikmat sihat. Cuma orang bila dia sihat dia tak tahu itu nikmat. Ketika terbaring di hospital dan tak mampu untuk bangun, barulah kita orang-orang yang berbaring tengok kita, untungnya kalian, bertuahnya kalian. Tapi kita yang sihat tak rasa dia nikmat. Jadi jom kita doa untuk kita sihat dengan izin Allah. Boleh sama-sama kita doa? Baik, Ustaz Razak juga mesej kat saya tadi, Ustaz kalau dapat bagikan reference. Okey, saya bagikan reference mudah tuan-tuan. Doa ini ada dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim, maka Nabi kata baca, cuma Nabi sebut pegang di tempat yang sakit. Jadi tuan-tuan, sebab kita ramai-ramai, kita pilihlah satu tempat yang paling penting dalam diri kita adalah jantung kita. Jadi tangan kanan kita pegang bahagian jantung kita. Ya. Alhamdulillah kita manusia sama je jantung ni kan. Tak ada orang diletak kat lutut dia. Masya Allah, saya tanya kenapa jantung saya kat lutut tuan-tuan ya. Alhamdulillah ya. Saya selalu fikir nasib baiklah manusia. Allah cipta sama je ya. Kalau lain apa jadi tuan-tuan ya. Doktor nak bedah tak tahu dia jantung kat betis rupanya baru jumpa tuan-tuan. Tapi baik kita pegang bahagian jantung kita. Baik, dengan tenang tuan-tuan, dengan tenang. Dengan tenang sebab kita berada di tempat para malaikat. Kita berada di tempat paling Allah redha. Di bumi ini tak ada yang lebih Allah redha melainkan tempat ini. Baik, kita pegang. Tuan-tuan boleh ikut saya insya-Allah ya. Kita akan baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Setiap kali kita baca kita tarik nafas ya. Okey, saya mula balik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Tarik nafas. A'udzu bi'izzatillahi
wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Tarik nafas. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Tarik nafas. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Tarik nafas. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Tarik nafas. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Kita tarik nafas ni last ya. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Baik, tarik nafas dan dalam hati sangka baik pada Allah. Allah sembuhkan semua sakit kita. Baik, lepas nafas. Terima kasih. Nabi sebut baca 3 kali bismillah, baca 7 kali a'udzu, aku mohon lindung dengan Allah, dengan keagungannya, dengan kuasanya, min syarri, daripada buruknya, ma'ajid, apa yang aku hadapi, wa uhadiru, dan apa yang aku risau, takutkan. Sebab bila kita sakit ni tuan-tuan, dia ada dua. Satu sakit, yang kedua takut yang datang, risau yang datang. Itu kadang-kadang lebih besar. Kata psikologis, yang kedua tu 70%. Sakit sebenar 30%. Dan syaitan bila datang, dia akan datangkan teruknya sakit itu sampai kita rasa kita orang yang paling sakit dan akhirnya kita tak mampu keluar. Jadi sebab tu adanya a'udzu dan adanya bismillah, gabungan remedi untuk merawat hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita sihat ya Allah dengan berkat doa yang kita bacakan bersama-sama. Baik, semua yang dikasihi sekalian, bila sebut korban, tentu pertama sekali saya nak tanya tuan-tuan, di surau kita ada buat korban tahun ni? Setakat ni berapa ekor? 10. Dah penuh atau masih terbuka? Dah penuh. Jadi kalau ada lagi, Ustaz, kalau tiba-tiba malam ni ada rasa nak berkorban, macam mana tu? Oh, cari tempat lain. Okey, kita dah tak boleh tambah dah kan? Okey, baik. Siapa yang berkorban dah memberi nama, alhamdulillah, sangat sesuai tajuk ini kita dengar. Dan kemudian siapa yang nak berkorban sangat patut didengar, dan seandainya kita belum ada merancang ataupun rasa tak mampu, juga elok kita dengar. Maknanya saya terutamanya elok saya dengar apa yang saya cakap ini, dan semua adik-beradik saya di sini, andai di sana ada baik, maka marilah kita bincangkan bersama-sama. Sebelum saya bercakap tuan-tuan, sebab dalam banyak tajuk, saya sendiri bila kita bercakap, kita tahu mana tajuk yang ringan, mana tajuk yang berat. Dan korban adalah tajuk yang terberat, saya kira yang saya perlu perkatakan. Korban adalah satu tajuk yang saya rasa paling berat di bahu ini untuk saya perkatakan. Kerana apa? Sebab kefahamannya tersangat berat untuk kita sama-sama fahami. Jadi justru itu tuan-tuan, mari kita sama-sama menyebut doa pada Allah. Ni doa cakap Melayu je tuan-tuan. Ya, kita minta, ya Allah, taufikkan kami ya Allah. Yang ada dalam surau ini ya Allah, tak kira daripada dalam ni luar sana ya, ataupun mungkin yang boleh mendengar kata-kata saya ini, ya Allah, taufikkan kami untuk melakukan ibadah korban pada tahun ini. Saya ulang 3 kali, tuan-tuan tolong amin ya. Ya Allah,
taufikkanlah kami ya Allah untuk melakukan ibadah korban pada tahun ini. Ya Allah, taufikkan kami ya Allah untuk melakukan ibadah korban pada tahun ini ya Allah. Ya Allah, taufikkan kami untuk lakukan ibadah korban pada tahun ini. Amin ya Rabb. Kenapa tuan-tuan? Sebenarnya boleh buat dengan tak boleh buat baik dengan taufik Allah. Bukan sebab kita ada duit, bukan sebab kita tak ada duit. Tetapi sebab siapa Allah bagi taufik. Ada orang yang Allah tak nak beri taufik untuk dia berkorban, lantas dia tak berkorban walaupun dia ada duit. Walaupun dia ada si'ah, kata Nabi. Si'atun ni maknanya ada lapang duit dia. Tetapi kerana dia tak dapat taufik dari Allah. Kenapa? Sebab dia tidak dapat hidayah terlebih dahulu. Jadi sebab tu bila saya nak berkata tentang ini, kita doa, ya Allah, pada malam ini, ya Allah, jadikanlah setiap yang ada di sini, ya Allah, Engkau taufikkan kami untuk memahami dan melihat betapa pentingnya ibadah korban. Walaupun tajuk kita ni, dia bukan sekadar kepada ibadah korban tersebut, tetapi dia pergi kepada sikap korban. Untuk kita faham pentingnya, tuan-tuan semua yang saya kasih sekalian, saya nak bawa sikit sejarah. Saya nak bawa sejarah lama sikit, tuan-tuan. Negara China, ideologinya adalah, betul Ustaz, memang dia buat homework Ustaz ya. Dia kalau tak study, dia tak boleh Ustaz ya. Dia tak boleh jawab soalan walaupun mudah, tuan-tuan ya. Ideologinya adalah komunis. Saya nak cerita ni sejarah komunis dulu. Dan tuan-tuan, komunis ini, ya, kita tahu komunis ini satu ideologi yang musuhnya adalah agama. Kerana lahirnya komunis itu adalah kerana mereka menyampah pada agama. Ini yang ditulis oleh Karl Marx dalam bukunya Das Kapitalist. Ya, baik. Sebenarnya, tuan-tuan, adik-beradik ideologi komunis apa, tuan-tuan? Ni sembang je, tuan-tuan ya. Adik-beradik ideologi komunis adalah sekular. Adik-beradik, dia adik-beradik je sebenarnya. Cuma komunis dia lebih ekstrim terhadap agama, dia terus tolak agama. Sekular dipisahkan agama. Ya, baik. Bukan itu topik kita. Tapi topik kita hari ini tentang tuan-tuan jangan marah ni. Ini apa cerita komunis? Komunis ni cerita korban. Ya, baik. Semua yang saya kasih sekalian, rupanya ketika komunis mereka itu berkuasa dan mereka apply bahawa agama tak boleh diamalkan. Ketika mereka benar-benar mempunyai kuasa penuh, maka agama tak dibenarkan sebab agama pada mereka masalah. Sebab itulah ketika Yuri Gagarin dia keluar daripada dia punya kapal angkasa Soyuz dia. Dan ketika dia terapung-apung, maka pertama yang keluar daripada perkataannya adalah, aku telah naik sampai ke langit dan aku tak jumpa Tuhan. Tuhan adalah pembohongan. Diingatkan Tuhan tu ada kat area, kat apa tu? Kat atas. Disangkalah. Ya. Nak ceritanya kita baca sejarah. Tetapi bila kita kaji mendalam, rupanya mereka itu, komunis itu, ismnya, ideologinya ketika mereka berkuasa, sehingga rupanya baru saya tahu pengamalan agama ketika mereka benar, ni dulu tuan-tuan, bukan sekarang ya, ini dulu. Ya, saya cerita ni ketika mereka benar-benar berkuasa penuh dan ideologinya mula mengambil ruang ketika berlakunya revolusi dan republik mula lahir. Baik, semua yang saya kasih sekalian, maka rupanya pada masa itu ritual agama akan ada hukuman. Ya, ritual agama ada hukuman. Maksudnya siapa baca Quran, kalau didapati ditangkap, dipenjara sekian-sekian tahun. Barang siapa yang didapati solat, saya ingat solat hukumnya bunuh. Barang siapa didapati solat, hukumnya bunuh. Dan adalah dia punya, ya, apa saja ritual, amalan agama tak dibenarkan. Itu peringkat pertama. Tetapi oleh kerana mereka kemudiannya melakukan juga evolusi pemikiran dalam ism, lepas tu dia orang lembut sedikit. So bila lembut sedikit, tuan-tuan, mereka telah menukar ritual agama kepada budaya.
Jadi kalau mereka nampak kita solat malam ni, dia nampak kita sedang melakukan satu culture budaya. Macam orang menari lah budaya. Jadi macam itulah orang solat, orang apa. Baik. Kenapa saya pergi jauh sangat tuan-tuan? Sampailah satu poin perbincangan kita pada malam ini. Maka pemerintah penguasa Cina ketika mereka melihat bahawa ritual agama adalah budaya, ketika sebab di negara China, umat Islam mereka lebih ramai daripada seluruh penduduk kita. Di sana lebih ramai daripada seluruh penduduk Malaysia ini sendiri, umat Islamnya. Maka ketika itu tuan-tuan, mereka terpaksa dengan orang Islam ni tuan-tuan, sebab orang Islam ada dua raya. Kan? Pertama hari raya Aidul Fitri. Yang kedua hari raya Korban. Okey, saya ulang ya. Dalam kita semua tahu bahawa umat Islam ada dua raya. Maka tuan-tuan, mereka telah memutuskan untuk hanya membenarkan satu raya dan melarang satu raya yang lain. Jadi, pemerintah ketika itu akan benarkan satu raya dan larang satu raya yang lain. Siapa tersambut akan kena hukum. Baik, tuan-tuan, sebelum kita dengar keputusan mana satu raya tersebut, saya nak tanyalah pada rakan saya, adik-beradik saya di Bandar Sarjana Putra ni, kalau kita diberi pilihan memilih salah satu daripada dua raya, mana satu yang kita nak pilih? Idul Fitri ke? Idul Adha ke? Mesti satu. Kalau diberi pilihan untuk memilih satu saja, kita faham makna raya ya. Raya ni Nabi sebut ialah ketika Nabi lihat di Madinah orang sedang bergembira, maka Nabi kata kita juga ada gembira di dua hari raya. Maknanya hari yang kita gembira ada dua, Aidul Fitri, Aidul Adha. Baik, saya nak tanya interview rakan-rakan saya, adik-beradik saya di sini, mana satu nak pilih, Aidul Fitri ke Aidul Adha? Baik. Yang pilih Aidul Adha itu menjawab skema soalan. Praktikal belum tentu. Sebab kadang-kadang ilmu lain, amal lain. Cuba bayang Aidul Fitri tak sampai tak Ramadan lagi dah shopping baju raya tuan-tuan. Saya tanya siapa yang shopping baju raya Aidul Adha hari ni? Bila Ustaz ada Adha? Macam mana mungkin kita kata Aidul Adha tu memang utama sedangkan tarikh pun kita tak tahu, tapi raya puasa boleh kelahi suami isteri tuan-tuan. Nak balik Johor seorang nak balik Perlis tuan-tuan, berkelahi tuan-tuan. Tetapi Aidul Adha entahlah raya ada ke tak ada tak tahu. Sampai hari ni tak bercakap lagi soal. Tuan-tuan setuju ke tak dengan saya ni? Baik, kalau begitu tuan-tuan, mari kita tengok apa yang diputuskan oleh pemerintah China pada ketika itu. Baik, maka mereka memutuskan yang dibenar untuk disambut adalah Hari Raya Aidul Fitri. Dan siapa yang menyambut Aidul Adha, siapa yang membuat sembelihan korban, ada hukum yang sangat berat. Kalau kita dengar, yes. Alhamdulillah. Sujud syukur ramai orang kan. Alhamdulillah. Menepati kehendak jiwa. Baik, semua yang dikasih, tentu kita berfikir sekarang, kenapa ya? Mereka sangat tak nak supaya umat Islam melakukan ibadah korban. Tetapi okey untuk kita melakukan Aidul Fitri. Baik. Sebab mereka mengkaji falsafah. Mereka mengkaji apa ada dalam Aidul Fitri dan mereka kaji apa yang ada dalam Aidul Adha. Saya nak buat ringkasan saja tuan-tuan. Ya, kalau bincang panjang, maka Aidul Fitri ni, sebab Aidul Fitri, hari raya Aidul Fitri adalah berlaku setelah kita melakukan ibadah puasa. Dan puasa ni tuan-tuan, dia apa benda paling utama kita buat ketika ibadah puasa? Tak, memang saya pun tak makan juga tuan-tuan. Masih belum lagi makan malam kan. Tak, saya tanya, apa benda paling penting yang dia ajar dalam ibadah Aidul Fitri?
Dia adalah tentang melawan hawa nafsu. Betul kan? Yang kita tak makan, yang kita bangun malam, tujuan dia adalah untuk kita ni, orang kata take charge diri kita sendiri. Sebab selama ini bukan kita yang take charge diri kita. Rupanya nafsu kita yang take charge. Kalau kita naik kereta, nafsu yang tolong bawa, kita duduk sebelah. Tetapi puasa menjadikan kita tolak nafsu dan kita yang drive. Bila kita drive, kita bawa ke mana yang Allah hendak. Tetapi kalau nafsu bawa, dia takkan bawa ke mana Allah hendak. Tuan-tuan setuju dengan saya? Itu matlamat puasa. Maka lahirlah bila saat kita mampu melawan hawa nafsu, apa jadi pada kita? Tak, tuan-tuan jangan marah saya tanya-tanya tuan-tuan ya. Sebab bukan, okey, pertama sekali setengah orang katalah, dia ni nak test tak tuan-tuan? Sejujurnya, bukan saya tuan-tuan. Kalau nak test tuan-tuan, tidak sama sekali. Tapi saya nak meriahkan perbincangan. Sebab janjikan tadi kan muzakarah. Kan? Muzakarah, cuma tak ada seorang. Boleh ke Ustaz bagi seorang satu mic? Kan? Tentulah seorang kata tak boleh lah. Tapi kalau boleh, janganlah tuan-tuan kata kerana tak ada mic, maka tuan-tuan berhenti daripada memberi pendapat. Apa soalan saya tadi? Bila kita lawan nafsu, apa jadi pada diri kita? Atau saya tanya kasar sangat ya? Ustaz, kami di surau ni, jiwa kami halus Ustaz. Ustaz datang segah-segah kami. Allah Akbar tuan-tuan. Okey, sorry ya. Okey, saya tarik balik tuan-tuan. Baik tuan-tuan, apa jadi bila kita mampu didik hawa nafsu, apa jadi pada kita? Jadilah kita orang baik. Betul kan? Orang bila mana dia mampu menguasai hawa nafsu, maka jadilah dia orang baik. Maka orang baik, semua orang suka. Kawan suka, musuh pun suka. Orang baik. Tuan-tuan, minta maaf ya. Kat kampung kita dulu, yang selalu kena buli, siapa? Orang baik. Masa kita ke asrama, yang selalu kena buli, siapa? Orang baik. Sebab orang baik memang kena buli sentiasa. Sebab tuan-tuan tengok tu yang hari ni, sampai hari ni gores dan menang tu, kena tipu lagi. Sebab tanya dia, kenapa kak? Dia kata, takkanlah orang nak tipu pakai kopiah kot. Nampak? Sebab dia baik, dia tak fikir orang jahat. Sebab itu tuan-tuan, kenapa dia benarkan? Sebab Aidul Fitri meraihkan supaya manusia jadi baik. Tetapi apa yang ada pada Aidul Adha? Apa yang ada pada Aidul Adha? Kita nampak macam hanya sembelihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha berlaku sembelihan korban. Sebenarnya apa yang berlaku? Apa yang berlaku tuan-tuan? Kalau tadi baik, dengan kita memahami ruh korban, falsafah korban yang difahami oleh penguasa China pada masa itu. Hari ini kita tak nampak roh dia. Kita nampaklah, maaf saya tuan-tuan, berkelahi pasal bahagian daging. Isunya adalah siapa bawa pelari ekor, siapa hilang kepala, kan? Siapa ambil batang pinang. Nampak tak tuan? Saban tahun kita ulang benda yang sama kalau itu yang kita nampak tentang falsafah korban. Tetapi rupanya di sebalik itu ada falsafah yang lebih besar. Yang sebab itu sampai penguasa China takut kalau seandainya umat Islam di China, mereka memahami seperti dalam falsafah, maka manusia itu akan menjadi berbeza. Sebab puasa melahirkan menjadi kita orang baik, tetapi korban menjadikan kita orang terbaik. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan, sebab lebih kurang tak berapa dengar kan. Puasa melahirkan kita menjadi hamba yang baik. Tetapi tarbiyah korban pula daripada kita yang baik ini diangkat supaya menjadi terbaik. Dan bila kita menjadi terbaik tuan-tuan, sebab korban kan, korban takkan berlaku. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq
idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dalam kisah itu, ayat itu Allah cerita tentang dua orang yang berkorban. Bukan orang seorang korban, bukan seorang tak korban, tetapi dua-dua berkorban. Tetapi dua korban. Kenapa seorang diterima, seorang tak terima? Sebab seorang buat terbaik. Sebab tu tuan-tuan, rupanya bila kita keluarkan duit untuk korban dan kita lakukan korban dengan benar-benar menghayati, lahir tuan-tuan satu anjakan dalam hidup kita untuk berada pada daerah bukan hanya baik tetapi terbaik. Dan sebab itulah dia orang takut kalau kita jadi terbaik. Dia suka kalau kita jadi baik. Sebab kalau orang baik macam tadilah, kita boleh luku kepala dia. Dan umat Islam pada hari ini sebenarnya hanya memilih untuk jadi baik. Betul tak tuan-tuan? Tak, tuan-tuan setuju tak? Sebab kita rasa okey dah baik. Sedangkan antara baik dan terbaik, tuan-tuan, ada julat yang sangat jauh. Jaraknya jauh, tuan-tuan. Ya? Sebab tu kata cerdik pandai, the enemy of the best is often the good. Musuh bagi terbaik, tuan-tuan, apa agaknya? Musuh terbaik adalah benda baik. Hak jahat tu musuh, hak jahat, hak baik musuhnya jahat. Tetapi bila kita nak terbaik, musuhnya adalah baik. Sebab ramai orang rasa, aku dah baik, kenapa aku perlu buat terbaik? Sebab kita daripada kecil dia ajar untuk buat baik, tapi Nabi dan Islam ajar melalui tarbiyah, bukan ceramah, melalui praktik dan ritual supaya kita buat terbaik, kita buat terbaik. Maka Islam mengajar. Sebab itulah kita ini umat Nabi dianggap sebagai umat apa? Kita bukan umat baik. Kuntum khaira ummatin diterjemahkan sebagai kamu adalah umat terbaik. Bagaimana mungkin kita nak jadi umat terbaik kalau praktik amalan kita hanya sekadar baik? Maka sebab itu semua yang dikasih sekalian, roh korban tadi sebenarnya yang patut difahami oleh kita semua. Roh korban itu yang patut difahami oleh kita semua. Jadi baik, tuan-tuan, kita azan pukul apa? 4.3 min sikit. Oh, dia bunyi ya. Kat kampung saya tak bunyi, tuan-tuan ya. Jadi saya ni ialah kan orang kampung kan, jadi tak tahu pula dia ada bunyi ya. Oh, canggih sungguh tuan-tuan ya. Okey, jadi nanti kalau bunyi macam mana? Kita berhenti sekejap dan kita akan sambung. So, kita tunggu bunyi ataupun saya cakap dan bunyi berhenti? Cakap je. Maaf saya orang tetamu ni, tuan-tuan kena tanya tuan rumah kan. Baik. Setakat ini tuan-tuan boleh dapat apa yang saya cuba kongsikan. Baik, ada beza tak terbaik dengan baik? Ada beza tak? Baik. Jadi bezanya di mana? Okey, sebenarnya saya ada satu benda yang saya nak kita praktik malam ni sebenarnya. Tapi sebab itulah berdebar juga menunggu azan dia, saya tak tahu bunyi dia macam mana. Dia bunyi macam mana saya tak tahu ya. Jadi saya tak sabar-sabar nak tunggu tuan-tuan ya. 8:43. So oh macam tu, masya-Allah. Oh taklah kuat sangat bunyi dia ya. Oh, okey, sedang-sedang sedap dengar. Okey, jadi kita azan. Dan tuan-tuan, jom kita hayati azan ni dan doa supaya syiar ni akan terus ada di bumi ini sampai kiamat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Mana? Oh, jelas. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, yang ni saya kena minta, saya cakap, orang cakap ni kena PM tepi tapi dengan semua orang. Kan? Sebab kuliah ni namanya kuliah maghrib. Jadi bila azan, dah habis dah maghrib. Tuan-tuan. Jadi macam nak buat ni tuan-tuan? Boleh ke? Tuan-tuan janganlah kuliah isyak tuan-tuan, sebab isyak habis sahur tuan-tuan. Kita macam tambah sikit boleh? Boleh ke tuan-tuan kita habiskan sikit perbincangan kita? Allah, boleh ya? Boleh? Macam berat sangat tu gaya tu ya. Baik. InsyaAllah tuan-tuan, kita habiskan sedikit lah. Biasanya kan kalau main bola pun dia ada waktu, dia panggil apa tu? Sudden death tu dahsyat sangat tu ya Allah ya. Dia ada waktu kecederaan, injury time kan, dia ada injury time. Biasanya dia diangkat tu berapa minit biasanya? Takkan sampai setengah jam kan. Jadi diangkat pun sekejap je lah. Jadi insyaAllah kita habiskan sedikit perbincangan kita pada malam ni untuk kita dapat paling tidak melihat erti dan nilai korban di sisi Allah, yang supaya kita doa tadi, kita sama-sama terlibat dengan korban. Ya, kita terlibat dengan korban. Tapi tuan-tuan, boleh tak, macam saya kata tadi, saya lihat ada amalan pada malam ni yang kita kena mula praktik untuk korban. Ada satu amalan yang saya nak ajak tuan-tuan
dan kita praktik sebagai korban pertama kita. Korban pertama kita. Boleh ke tuan-tuan saya nak ajak satu amalan? Baik. Apa amalan dia semua yang dikasih sekalian? Alhamdulillah kita berada di majlis ni, baik ke tak baik tuan-tuan? Baik ya. Tuan-tuan yakin majlis ni adalah majlis yang terbaik compare to sembahyang sunat 5 rakaat, 6 rakaat. Ini majlis yang terbaik. Baik, alhamdulillah, syukur ya Allah. Baik, soalan kedua tuan-tuan, adakah cara kita duduk dalam majlis ini terbaik? Yakinnya kamu? Okey tuan-tuan, tak, ini kita bincang adik-beradik. Jangan jangan rasa apa-apa ni. Ya, adakah kita, majlis terbaik? Siapa cakap? Nabi cakap. Dan Nabi buat tak? Nabi buat. Sahabat buat tak? Sahabat buat. Dan sahabat dan Nabi bila berada dalam majlis ilmu, macam mana dia orang tuan-tuan? Terbaik dia orang macam mana? Oh, rapat-rapat ke belakang Tak, saya tak berapa tahu tuan-tuan. Saya pergi mana-mana saya tengok, maka saya faham, oh rupanya terbaik kalau rapat-rapat ke belakang. Jadi rapat-rapat ke mana tuan-tuan? Oh, ke depan. Okey, baik. Boleh tak tuan-tuan, pada malam ni kita cuba buat di surau kita ni. Dan saya nak jemput rakan-rakan di luar. Mungkin tak apa, sebab mungkin bila kita rapat tuan-tuan, sebab biasanya tuan-tuan rakan-rakan di luar dia nampak macam dah penuh kan. Tapi mungkin kalau kita betul-betul rapat-rapat tuan-tuan, rakan-rakan di luar boleh ramai lagi masuk. Boleh kita buat? InsyaAllah. Baik, jom kita buat. Dan memang syaitan tengah cakap apa? Baik. Nanti. No, sekarang kita buat. Jom saya nak jemput semua orang insyaAllah tuan-tuan. Sila. Yang ni pun kena korban tuan-tuan. Allahu Akbar. Okey. Oh, okey. Okey. Boleh. Ya, sebab tuan-tuan dah berkorban. Saya pun kena korban tuan-tuan. Baik. Oh, ni maknanya rapat Saya pun tak berapa faham tuan-tuan maksud rapat ni macam mana ya. Rapat tu maksudnya ialah bertemu bertemu. So ini orang ke sejadah? Kita cuba tuan-tuan walaupun dalam hati kita ya Allah. Okey, baik. Alhamdulillah, masya-Allah ya. Tengok rakan-rakan bila kita rapat, orang luar pun rasa senang untuk masuk dalam. Tapi kita buat malam ni sampai betul-betul terbaik tuan-tuan. Ingat tak musuh terbaik apa? Aku dah baik apa, banyak cengkadak dia ni kan. Orang dah datang kuliah ni dah baik dah ni. Tu orang tak datang. Tak datang tuan-tuan. Ni dalam je kan? Dalam saja kan? Tak datang. Bukanlah tak baik, maksudnya ada hal. Tetapi yang datang ni orang baik. Tapi orang baik kena buat terbaik. Saya rasa macam kalau saya audit tak berapa lulus lagi tuan-tuan ni Sampai rapat lagi tuan-tuan. Jom cuba tuan-tuan. Kita korban malam ni. Datang je tuan-tuan. Kita buat je. Dan berita baiknya sebab ni waktu kecederaan. Tuan-tuan yang kata Allah kan. Allahu Akbar. Kan? Dalam hati kata kan. Ceramah je lah kan. Ceramah je lah kan. Ajar rapat-rapat lah kan. Baik. Baik, rapat lagi tuan-tuan. Rapat je. Saya nak, kita buat sampai yang ini markah kita penuh tuan-tuan. Siapa yang suruh macam ni tuan-tuan? Nabi tuan-tuan. Kenapa agaknya kalau majlis ilmu di mana-mana dia tak jadi macam ni tuan-tuan? Kenapa agaknya? Sebab dah rasa baik. Ilmu ni tuan-tuan, dia bukan pada ilmu itu. Majlis tu dulu. Bila majlisnya macam ni, barulah berkat tu turun. Sebab itulah, bila berkat ilmu tu ada, barulah ilmu tu bermanfaat. Sebab tu banyak tempat buat majlis ilmu, tetapi kerana berkatnya tak ada, kita rasa 10 tahun kita masuk, kita tak dapat pun apa ilmu. Kan? Betul kan? Baik, Alhamdulillah. Tuan-tuan dah puas hati?
Ini dah terbaik ya, kita boleh buat ya. Baik, alhamdulillah tuan-tuan. Setakat ini buat kali pertama, mungkin kita rasa inilah yang terbaik kita boleh buat. Saya nak tanya tuan-tuan, kalaulah ya orang daripada luar lihat kita dalam surau kita ni. Sebab surau ni pun tuan-tuan saya bagi markah yang tinggi juga sebenarnya. Ya. Sebab tadi pun agak rapat. Ya, cuma nak tinggal rapatkan lagi saja kan. Rapatkan lagi saja. Kalau kedudukan yang macam ni, rapat, semua orang masuk dan rapat, compare dengan setengah tempat ya, jauh-jauh, mana yang kelihatannya benar-benar kita nak dapat ilmu dari Allah? Tak, maksudnya ni ke tadi? Tak, tuan-tuan jangan ambil hati saya. Tuan-tuan memanglah takut saya tersinggung kan, takut saya left group kan. Tak, tuan-tuan cakap jujur. Duduk rapat macam ni, mana lebih nampak bersungguh berbanding dengan kalau seorang sana, seorang sini, seorang sana, seorang sini. Mana tuan-tuan? Ini lebih baik kan? Betul kan? Baik. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita bukan sekadar nak ilmu, tetapi kita nak berkat dalam ilmu. Dan duduk beginilah sebenarnya menjanjikan keberkatan. Sebab tu para sahabat, sebab tu Nabi namakan majlis ini sebagai taman syurga. Betul kan? Nabi namakan majlis kita je nama kuliah perdana lah, kuliah maghrib lah. Tapi Nabi namakan ini adalah taman syurga. Tuan-tuan, mungkin, maaf saya, ada tak yang pergi umrah lepas PKP ni? Ada? Ada? Ada je saya nak tanya. Atau sebelum PKP kita pergi ya? Perasan tak tuan-tuan, ada satu masa kalau kita duduk di Masjid Nabi, tiba-tiba bunyi macam gempa. Tuan-tuan, kenapa berlaku bunyi itu? Orang berlari ke mana? Ke Raudah. Oh, itu saya tak nampak tu. Benda yang saya tak nampak tu ada orang rohani dia nampak tuan-tuan. Orang berlari ke syurga tu, itu makam Zuramli tuan-tuan. Allahu Akbar ya. Saya, Ustaz, kenapa Ustaz tak cerita makam di sini tinggi-tinggi Ustaz? Kalau saya tahu makam tinggi-tinggi, saya tak terima dah tuan-tuan ya. Saya bagi tahu kat pejabat jangan ambil dah, kata di Surau Putra ni kan. Saya takut. Okay, Allah, baik sungguh tuan-tuan ya Allah. Baik. Ya betul, saya takut. Nampak macam tak berstabil ya. Okey, saya pun tak apa dah. Okey. Jadi semua yang dikasih sekalian, diorang berlari ke Raudah. Sebab Nabi kata ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Antara rumah aku dan mimbar aku taman syurga. Orang berebut tuan-tuan, berlari tuan-tuan. Sebab apa? Nak masuk dalam taman syurga. Nabi yang sama cakap ini adalah taman syurga. Idza marartum birriyadil jannah. Nabi gunakan taman syurga je tuan. Saya terlupa tadi, ada dekat yang berlari tadi? Tak, saya tak tanya tuan-tuan. Yang berlari datang nak duduk. Ada ke? Tak ada. Langkahnya longlai, hayunannya gontai. Sedangkan double standard. Nabi kata itu taman syurga, masa umrah kita berlari. Tetapi bila di sini kita rasa tak ada pun nak berlari kan. Jadi sebab itu semua yang dikasihan, alhamdulillah malam ni kita sama-sama buat apa yang Nabi harap. Dan saya fikir kalaulah Nabi tengok kita pada malam ini, tentu Nabi suka kan. Kenapa? Apa Nabi tinggalkan yang menyebabkan ilmu menjadi berkat. Tuan-tuan perasan tak satu benda? Kenapa kita boleh buat tadi? Kenapa kita boleh buat tadi? Sebab, okey, betul kan, masa kita jawab peksa masa SPM dulu, cikgu kata kalau kita bela dia punya jawapan, hentam je, ikut tajuk je. Alhamdulillah, tips yang bagus kan. Betul tuan-tuan, sebab kita berkorban, betul tak? Kalau kita tak nak korban, sebab apa yang kita korbankan tadi tuan-tuan? Apa yang kita korbankan tadi? Oh, tenaga, masa, Masya Allah, wang ringgit Jawa. Oh, itu betul lampau banyak sangat tu saya kan. Tuan-tuan perasan tak? Ada satu benda yang kita korbankan sebentar tadi. Apa dia? Baik. Ni bukan saya cakap, ni sahabat saya cakap tuan-tuan ya. Tuan-tuan jangan rasa marah sikit pun kat saya. Kita korbankan ego kita. Kan? Sebab kalau kita pertahankan ego kita, kita akan di mana kita ada tadi? Baik. Apa lagi kita korbankan? Satu benda ya.
Ya? Keselesaan. Oh, tuan-tuan tak selesa ke sekarang? Kan? Sebab selesa subjektif kan? Tak, tuan-tuan bila duduk rapat ni tak selesa kan? Rasa macam Allah menyampahlah duduk sebelah kan? Betul. Kenapa? Sebab kita tak selesa kalau kita rapat. Kita tak selesa kalau kita rapat. Kan? Dan kita selesa kalau kita jauh. Sedangkan dalam hadis Nabi, sebab ni kita cerita ni dah lepas PKP, dah lepas SOP dan kita dah dibenarkan rapat kan, Ustaz kan? Kita tak ada halangan, cuma jaga kan? Tak, saya tanya, please, saya takut saya ada tertinggal apa-apa yang baru. Kita boleh duduk macam ni Ustaz kan? Sebab kita di stadium pun memang kita duduk jauh-jauh kan? Rapat kan? So okey lah, maksudnya kita boleh rapat. Baik. Ada satu benda yang kita korbankan di samping keselesaan tadi. Apa benda tuan-tuan? Ialah mengorbankan kebiasaan. Kita mengorbankan kebiasaan. Sebab dah jadi biasa dalam masyarakat kita, taman syurga tak ada nilai pun. Tapi kalau taman tema, anak kita tengok. Kalau taman tema tak nak balik dia, Masya Allah berlari, ya Allah, abang sabar, tengok dah sampai kat depan dah, kita ajak balik tak nak balik, sebab baru taman tema. Taman tema ni dalam bahasa sebenarnya taman apa tuan-tuan? Taman kelentong. Itu taman tema. Kalau kita tengok dinosaur kata tuan-tuan, kelentong je tu. Itu taman tema. Tema ni makna theme. Satu benda yang bukan betul. Nampak air terjun. Air terjun ke? Bukan. Buatan saja. Makna buat-buat. Baik. Ini taman sebenar kata Nabi. Taman yang disebut oleh Nabi kata Nabi. Taman syurga kata Nabi. Baik. Kita telah mengorbankan apa tadi? Kebiasaan. Sebab manusia semua nak berhijrah. Tetapi kenapa manusia tak boleh berubah? Sebab berubah bermaksud mengorbankan kebiasaan. Kita korbankan kebiasaan kita. Kita biasa macam ni. Oh, biasa dah baik. Tetapi mengorbankan supaya jadi terbaik. Sebab itulah dalam Islam semua yang dikasihkan, Nabi menyuntik dalam minda supaya buat terbaik. Sebab tu ada ibadah di hujung tahun namanya ibadah korban. Sebab nak suntik, dan sebab tu Nabi bawa supaya kita bercerita tentang Nabi Ibrahim. Kita cerita tentang Nabi Ismail. Cerita-cerita tentang Nabi Siti Hajar. Contoh tuan-tuan ya. Hari ini kita pergi Mekah. Sunyi kan? Tak ada bangunan kan? Sebab saya lama tak pergi tuan-tuan. Mekah tak ada apa-apa kan? Ada ke? Ramai orang. Tak ada air di sana kan? Ada. Apa nama airnya? Zam-Zam, air terbaik. Doktor sahkan. Ya, baik. Rupanya tuan-tuan, satu masa dulu Mekah tak macam tu. Kita tahu kan? Mekah adalah satu bumi yang gersang, kering, kontang. Tetapi kenapa dia berubah? Sebab ada manusia yang berkorban. Sebab Siti Hajar sanggup berkorban untuk duduk seorang diri dengan anak kecil. Cuba bayang kalau Siti Hajar tak sanggup duduk. Ada tak Mekah ceritanya? Tak ada Mekah tuan-tuan. Tetapi adanya pengorbanan seorang hamba Allah. Dan kemudian lahir pula. Sebab tu dicerita pula sembelih Nabi Ismail, Nabi Ibrahim sembelih. Cerita itu bukan suruh sembelih. Tetapi ceritanya maknanya manusia yang sanggup berkorban. Dengan sebab mak, ayah, tiga orang datuk berkorban. Maka lahirlah zuriat yang terbaik. Siapa dia tuan-tuan? Siapa dia? Nabi Muhammad. Betul kan tuan-tuan? Sebab sanggupnya berkorban. Kalau mereka tak sanggup berkorban, maka tak lahirlah satu zuriat yang terbaik. Kerana itu semua yang dikasihkan. Sebab kalau kita tengok Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Tirah bin Muqawwim bin Ya'rub bin Yashjub bin Nabit bin
Ismail bin Ibrahim. Mereka berkorban. Sebab korbanlah asbab lahirnya zuriat terbaik. Kesimpulan tuan-tuan, kita takkan ke mana-mana sebagai seorang ayah kalau kita tak pernah sanggup berkorban. Kita takkan pernah ke mana-mana tuan-tuan kalau kita tak ada jiwa untuk berkorban. Maka sebab itulah tuan-tuan, sebab korban sebenar maksudnya adalah kita buat sesuatu sebab nak dekat dengan Allah. Kita buat sesuatu sebab nak dekat dengan Allah. Itu korban. Maka sebab itu semua yang dikasih sekalian. Okey? Semua yang dikasih sekalian, di penghujung ni tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan dah duduk rapat. Selesa ke tak? Selesa, alhamdulillah ya. Selesa tuan-tuan. Saya nak berhenti tuan-tuan nak baca satu hadis. Itu pun kalau tuan-tuan kata okey, kalau tuan-tuan kata tak, saya berhenti sekarang juga tuan-tuan. Saya terasa nak baca satu hadis sebagai penghujung. Boleh ke? Allah baik sungguh tuan-tuan. Sampai kesudah baik rupanya ya. Setengah orang tu baik mula-mula je tuan-tuan. Lepas tu lama-lama tak baik dah. Ha? Macam? Tak, kalau berdiri ni tak lama dah. Saya dengar doa lah mati ya Allah ya. Kalau dia duduk pula ceramah pula ya Allah ya. Jadi tuan-tuan, sebab tu saya tahan diri supaya berkorban tuan-tuan. Saya cerita tentang korban, saya pun kena berkorban tuan-tuan kan. Baik, jadi betul-betul boleh tuan-tuan? Baik, alhamdulillah. Simple je tuan-tuan, saya nak baca satu hadis Nabi. Tuan-tuan boleh tengok dalam Musnad Ahmad, dalam Jami' Tirmizi, ataupun tengok dalam Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin dia. Baik, hadis ini daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Shaddad ibn Aus, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada satu bab ya, bab ni. Kata Nabi, idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu. Saya ulang sekali lagi, hadis pendek je. Idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu. Perlu terjemah ke? Sebab Ustaz Razak kata, Ustaz di surau kita ni kalau Ustaz baca hadis atau Quran tak payah terjemah, tak apa. Tak, saya tanya tuan-tuan, perlu terjemah ke tak? Itulah Ustaz Razak kata kalau tanya jamaah memang jawapannya perlu. Sebab, ni bukan saya cakap tuan-tuan, ni Ustaz Razak tulis. Sebab Ustaz bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, kalau tak hormat bahasa Melayu, nak suruh siapa hormat bahasa Melayu? Sekian, Mak Kilau. Tiba-tiba pula Mak Kilau ni apa kena-mengena? Jadi tuan-tuan, saya terjemah sebab bukan tak faham, tapi hormat bahasa Melayu kan. Baik, apa dia kata Nabi? Idza ahabbar rajul, apabila seseorang itu menyayangi saudaranya, falyukhbirhu, maka dia kena khabarkan pada saudaranya, annahu, sesungguhnya dia, yuhibbuhu, menyayangi saudaranya. Saya ulang sekali lagi. Apabila seseorang itu menyayangi saudaranya, maka hendaklah kamu memberitahu kepadanya yang kamu menyayanginya. Tuan-tuan macam tak boleh agak ke apa yang saya nak cakap lepas ni? Okey, baik tuan-tuan. Sebagai last, hadis tadi Nabi dah cakap 1400 tahun. Siapa nak amal? Siapa yang nak amal? Umat Nabi. Saya nak minta tuan-tuan malam ni, di surau kita yang dah duduk rapat ni tuan-tuan, boleh tak tuan-tuan cakap pada orang sebelah? Siapa nama contoh tuan? Okey, katalah saya kata Yusdi. Saya nak praktik tuan-tuan. Yusdi, saya sayang kerana Allah. Tak, kenapa tak tengok saya masa cakap? Okey, sekali lagi ya. Yusdi, saya sayang kerana Allah. Baik. Baik, sekarang tuan-tuan, inilah umat Nabi tuan-tuan. Bukan umat saya, bukan umat siapa, umat Nabi. Boleh tak tuan-tuan cakap paling tidak pada 5 orang? Bila cakap macam saya dengan saudara Yusdi tadi, dia jawab cakap macam yang sama. Cakap macam tu dan jawab paling tidak 5 orang.
Saya nak doa tuan-tuan, orang yang buat ni panjang umur tuan-tuan. Okey, baik. 5 orang tuan-tuan. Boleh saya bagi 1 minit tuan-tuan? Okey, tolong cakap sesama kita. Sekarang. Muslimah tak buat pun. Ya. Kata terbaik. Kalau 5 tu baik. Allah, akhi siapa nama? Ikmal. Saya sayang Ikmal kerana Allah. Uhibbuka fillah. Ha? Oh, sebab tak kenal maka kita benci ke? Baik, nampak tak semua yang dikasih silan? Okey, saya nak tanya ya. Buat tak sebentar tadi? Bukan saya suruh. Siapa yang suruh? Nabi yang suruh untuk kita tuan-tuan. Sebab Nabi nak kita terbaik. Nabi tak nak kita jadi orang yang baik. Kemudian dengan sebab kita baik, maka kita sentiasa apa yang seperti berlaku di Palestin tuan-tuan. Kita dibunuh. Kita dijarah tuan-tuan. Kita pergi ke Bosnia. Kita baca sejarah Bosnia. Bagaimana tentera Serbia pada ketika itu mengambil seorang wanita dalam keadaan mengandung. Maka berjudi mereka dengan judi. Anak dalam kandungan tu laki-lakikah atau perempuankah? Siapa menang maka dapat $1. Yang ni kata laki-laki, yang ni kata perempuan. Bagaimana nak tahu yang tu laki-laki dan perempuan? Wanita tu dibaringkan, dibuka pakaiannya, diambil belati, dibelah perutnya, dikeluar. Oh, anak laki-laki, maka menang $1. Yang ni rugi $1. Umat Islam dibunuh macam tu saja tuan-tuan. Sebab apa? Kita tak baik ke? Sebab kita tak nak jadi terbaik. Kita pilih untuk hanya jadi baik. Dan akhirnya Nabi menangis. Dan Nabi sebut dalam hadis, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun, wa min qillatin nahnu yawma idzin, bal antum yawma idzin kathir, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail, wa la yanza'anna Allah min sururi aduwikumul mahabata minkum, wa la yaqzifanna Allah fi qulubikumul wahna. Qala qailun, wa mal wahnu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hadis daripada Thauban, daripada Abu Dawud. Kata Nabi SAW, tak lama nanti kamu akan dibaham oleh musuh seperti mana orang lapar membaham makanan yang sangat lazat. Sahabat menggelisah bertanya, ya Rasulullah, adakah kerana kita sikit ya Rasulullah maka kita dijadikan begitu? Nabi kata, bal antum yauma idzin kathir. Kamu ramai pada hari itu tetapi kamu hanya seperti buih lepas hujan yang sangat lebat. Allah cabut rasa hormat musuh pada kalian dan Allah campak dalam hati kalian yang namanya wahan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kami tak pernah dengar apa itu wahan. Apa itu wahan ya Rasulullah? Kata Nabi, hubbud dunia, kamu jadi orang yang sangat gila terhadap dunia dan kalian jadi orang yang takut pada kematian. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita pilih hanya untuk jadi baik, bukan terbaik. Baik, saya nak tanya tuan-tuan, ni tanya bila orang bagi tahu tadi kan. Contohnya saudara Yusdi, bila saya bagi tahu tadi, saya sayang, rasa menyampah kan? Tak, saya tanya tuan-tuan, rasa menyampah kan bila orang cakap sayang? Tak, apa rasa tuan-tuan? Ya? Tak rasa, saya nak tanya apa rasa je? Rasa? Rasa berdebar, rasa genaling, rasa apa ni? Rasa apa tuan-tuan? Jujurlah tuan-tuan. Apa rasa tuan-tuan? Rasa disayangi. Rasa apa lagi? Mula pelik tu mula-mula je tuan-tuan. Rasa apa lagi? Terharu. Lagi? Rasa dihargai. Tuan-tuan, cuba bayang. Kita tak bagi duit pada orang tapi kita gembirakan orang. Kita tak bagi duit tetapi kita gembirakan orang. Ini kata Nabi, amal terbaik seorang manusia. Jadi sebab itu semua yang dikasih sekalian, Allahu Akbar. Sebab apa tuan-tuan? Orang yang tuan-tuan cakap, itulah mungkin orang yang nanti akan uruskan jenazah tuan-tuan. Hari ini mungkin kita sombong pandang sebelah mata, tapi itulah orangnya nanti yang akan memandikan jenazah kita. Orang yang kita tak peduli itulah tuan-tuan nanti di hari akhirat kita harap doa dia supaya kita lepas daripada neraka. Kita tak perasan tuan-tuan. Sebab ego kita, sombong kita ni, Masya Allah, rasa kita ni lebih dengan apa yang kita ada. Sedangkan Nabi mengajar supaya kita tak rasa apa pun
dan mula menghormati, menghargai setiap orang. Sebab kita tak pernah tahu, tuan-tuan, di alam kubur siapa yang doakan kita. Kita tak pernah tahu siapakah yang masukkan perlahan-lahan ke dalam liang lahat kita. Maka sebab itu semua yang dikasihi sekalian, marilah kita habis dengan selawat pada Nabi, sebab Nabi lah yang mengajar dan Nabi tak rela kita menjadi umat yang terkemudian. Jom kita sama-sama penutup dengan selawat pada Nabi. Boleh insya-Allah? Cuma tuan-tuan, sebagai orang kata minta dah macam lah. Ini last lah minta, paling tak minta lagi dah. Tuan-tuan boleh tak? Ya? Tak payah berdiri. Sian berdiri. Biarlah saya seorang buat sementara ni tuan-tuan ya. Kita selawat kan? Kita akan selawat 3 kali tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tak selawat sambil pegang tangan orang sebelah? Tak pegang pun. Ya. Macam mana? Saya tak dengar apa dia. Ya, sekejap insya-Allah tuan-tuan ya. Saya nak make sure adik semua pegang dulu. Memang sabar sekejap ya. Muslimah tak pegang pun. Oh, pegang, masya-Allah. Minta maaf, balik tudung tak nampak, masya-Allah ya. Laki-laki ada yang tak pegang. Kenapa tak pegang? Tak saya tengok sahabat seorang tak pegang. Kenapa? Kenapa tak pegang? Tuan-tuan, jangan buat fiqh baru, batal wuduk katanya tuan-tuan. Oh, saya faham. Sebab dia kata, Ustaz pun tak pegang. Okey, saya pegang Ustaz. Allahu Akbar. Patutlah ya Allah. Sangka buruk kat orang kan. Dia cakap tapi dia tak buat pun kan. Terima kasih sebab nasihat saya. Baik, jadi saya pegang. Ada yang tak pegang ke? Haji tak pegang? Oh, baju hijau tak pegang? Oh, ada. 2 belah? Oh, sebab saya sebelah. Nabi bai'ah pakai rida ya. Okey, baik, alhamdulillah ya. Baik, jom kita selawat pada Nabi, sebab Nabi inilah yang bawa kita, ajar kita ya, supaya akhlak kita jadi baik, supaya kita selamat di hari akhirat, supaya kita semua mendapat tenang dan baik. Cuba tuan-tuan bayang tak, kalau sekiranya kita nampak macam ni, ukhuwah kasih sayang kita, orang yang tak datang masjid tengok kita, apa dia orang rasa tuan-tuan? Tak cuba tak tahu, bukan main, tak rasa apa-apa. Kan? Tuan-tuan, kalau orang tak biasa datang masjid, tengok, bukanlah pegang macam ni tuan-tuan, pegang ni sekejap je. Takkan setiap kali datang pegang. Saya pun tak suruh tuan-tuan kan. Ajaran apa pula dia ni kan, asal datang pegang. Tak tuan-tuan. Tapi maknanya rapat, tak kira siapa. Mungkin latar belakang kita apa saja latar belakang itu tak penting, sebab kita adalah hamba Allah, umat Nabi SAW. Tak apa. Oh ya. Okey, Allahu Akbar. Baik. Tuan-tuan, sebab itu sebenarnya kalaulah kita dalam masjid, dalam surau, tunjukkan kasih sayang, orang yang luar, dia duduk seorang-seorang, dia tak ada rasa kawan. Inilah tempat dia kata. Inilah tempat yang aku nak pergi. Aku nak bersama dengan dia orang. Aku nak rasa best macam tuan-tuan rasa best tadi kan? Tapi kita dah biasa kan? Seorang duduk kat sana, tak pernah nak peduli orang duduk belah sana. Ustaz jangan pegang kuat sangat, saya nak angkat tangan. Kan? Dah terbiasa tuan-tuan. Dah terbiasa. Seorang, dia tak pernah peduli orang lain. Alah, ini bukannya kan? Hatta kadang-kadang kita tak rasa bahawa saudara kita, adik-beradik kita daripada Indonesia, itulah adik-beradik kita. Saudara kita daripada Bangladesh, inilah adik-beradik kita. Ini semua kita tuan-tuan. Sebab kita tak tahu nanti hari akhirat, ya Allah, inilah orang yang mungkin selamatkan kita tuan-tuan. Kita tak tengok jauh. Okey, dah peluh tangan. Okey, sorry. Semua dah okey. Ya Allahu Akbar ya. Sahabat saya sampai terpaksa buat ambil gambar tuan-tuan. Sebab apa, peluh tangan tuan-tuan ya. Takkanlah tak faham lagi kan. Okey, insya-Allah. Jom kita selawat pada Nabi SAW. Baik. Nabi yang kita sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik
ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tolong aminkan ya, sebab kita tutup dengan doa. Ya Allah, jadikanlah ya Allah dalam majlis ini jam'ana hadza jam'an marhumah. Jadikanlah majlis ini benar-benar majlis yang Engkau rahmati ya Allah. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksumah. Jadikanlah berpisah kami nanti ya Allah, berpisah orang-orang yang terjaga, terpelihara, bahkan diampun dosa kami ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati umat Islam ya Allah. Sesama kami di surau ini ya Allah, dengan ikatan kasih sayang yang sebenar, seperti mana Engkau menyatukan hati di kalangan golongan Ansar dan Muhajirin. Ya Allah, ada di kalangan di sini ya Allah hamba-Mu yang sedang sakit ya Allah. Sembuhkanlah sakitnya ya Allah. Ada di kalangan kami yang sedang tertimpa beban masalah ya Allah. Angkatlah bebanan itu ya Allah. Ada di kalangan kami ya Allah sedang bersengketa antara suami dan isteri. Satukanlah hati ya Allah. Ada anak-anak yang jauh hatinya daripada kami ya Allah. Dekatkan dan ikatkanlah ya Allah. Satukanlah hati di kalangan kami ya Allah, seperti mana Engkau menyatukan hati orang Ansar dan Muhajirin ya Allah. Wahai Tuhan kami, tuliskanlah setiap nama yang ada dalam majlis ini ya Allah dalam daftar ahli syurga ya Allah. Jangan walau seorang di sini ya Allah yang namanya terpahat di pintu neraka Jahannam ya Allah. Kami tak mampu untuk dibaham oleh api yang sangat panas itu ya Allah. Wahai Tuhan kami, lapangkanlah kubur saat kami masuk ke dalamnya ya Allah. Berilah kami hiburan ketika sunyi di sana ya Allah. Berilah kami kebaikan yang mengalir terus-terusan ya Allah. Wahai Tuhan kami, di padang mahsyar ya Allah, letaklah kami di bawah lindungan arasy-Mu ya Allah. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami ya Allah terjaga dan tidak dihisap di hari kiamat ya Allah. Masukkanlah kami dalam syurga tanpa hisap ya Allah. Wahai Tuhan kami, andai ada pahala buat kami malam ini ya Allah, jadikanlah ini hadiah buat ayah dan ibu kami ya Allah. Kerana kami tak pernah mampu membalas kebaikan mereka ya Allah. Kami tak pernah mampu membalas jasa seorang manusia yang kami menumpang dalam tubuhnya ya Allah. Kami tidak pernah mampu membalas jasa seorang manusia yang tumpah darahnya saat lahirkan kami ya Allah. Kami tidak pernah mampu ya Allah untuk membalas jasa seorang manusia yang berjuang dan bertarung untuk antara hidup dan mati untuk lahirkan kami ya Allah. Dan kami tak pernah mampu membalas tiap butir peluh ayah kami yang membesarkan kami ya Allah. Maka ya Allah, berilah mereka kebaikan yang banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan doa tadi kita berakhir sampai ke penghujung. Pertama sekali saya ucap terima kasih pada semua kerana bersama sampai ke penghujung. Terima kasih tuan-tuan. Yang kedua, mak saya pesan, kadang-kadang saya bercakap dengan tuan-tuan, mungkin saya bergurau tuan-tuan, pasti ada setengah daripada gurauan itu yang menyinggung hati dan perasaan. Maka dengan penuh rendah diri saya tuan-tuan, saya memohon kemaafan di atas akhlak tingkah laku saya yang tak baik. Boleh ke tuan-tuan maafkan saya? 2/3 saja maafkan. Termasuk yang mengangkat gambar tadi. Baik-baik, Masya Allah tuan-tuan. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم لسائر المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.